pertama kita diberi maklumat. Ini format last year, tapi format last year markah dia dalam 12, tapi kat sini cikgu ambil separuh je sebab yang seterusnya tu markah yang soalan yang seterusnya selepas D ini dia mungkin untuk awak tak belajar lagi. Jadi so cikgu ambil separuh, nilai markah 7. Okey, soalannya biasalah diberi stimulus soalan, gambar, pernyataan. So daripada atas ni sampai ke bawah tu memang kita kena baca. Jangan kita tinggalkan sebab maklumat ada kat situ. Okey, so enzim adalah pemangkin biologi. Yang ni sifat enzim kita dah belajar sebagai pemangkin. Apa maksud pemangkin? Kita ulang balik last week punya. Apa maksud pemangkin? Yang mempercepatkan. Yang mempercepatkan tindak balas. Jadi kalau awak tengok soalan kat bawah ni, dia ada sabun pencuci pakaian mengandungi enzim amylase. So bila letak enzim amylase ni tujuan dia nak mempercepatkan tindak balas. Kalau cuci baju, cuci pakaian dengan air sahaja, bersih tak? Kurang. Okey, sebenarnya kita consider dia boleh hilang lah, dia bersih. Boleh dibersihkan, tapi awak kena sental dalam masa yang lama. So fungsi amylase ni dalam sabun, memang sabun ni ada enzim-enzim ni kan. So fungsi dia adalah mempercepatkan cucian tu. So sebab tu enzim diletakkan. Sifat enzim sebagai pemangkin yang mempercepatkan. So yang mengawal kebanyakan tindak balas dalam enzim. Tanpa enzim, tindak balas biologi akan mengambil masa yang sangat lama. Proses tu berlaku tapi masanya sangat lama. Okay, Rajah 2.1 menunjukkan hipotesis mangga dan kunci tindakan enzim. Okay, so gambar ni memang selalu keluar. Okay. Gambar ni menunjukkan mekanisme sebenarnya macam mana enzim tu bertindak balas. Mekanisme apa maksud? Maksud dia ialah proses. So mekanisme tindak balas enzim. Okay, so mekanisme ni diberi nama hipotesis mangga dan kunci. So yang ini nama dia lah, nama mekanisme tu. Awak buatlah catatan supaya awak boleh bezakan dan boleh kenal apa maksud istilah-istilah tu. So hipotesis tu nama bagi mekanisme ni. Jadi dalam tindak balas enzim ni, okay, kita nak kenal dulu yang mana enzim, yang mana substrat, yang mana produk. Itu dia punya keyword-keyword dia. Ada enzim, ada substrat dan juga ada produk. Setiap gambar tu mesti ada benda ni. Cuma mungkin enzim tu diberi dalam bentuk nama yang lain. Contohnya dia letak sucrase ke, substrat tu letak glukosa ke kan. So glukosa bukan jadi substrat, maltosa ke kan. So ditukar kepada yang lebih spesifik. Okay, so dan kita kena kenal enzim daripada gambar, iaitu mana yang tak berubah shape dan tak berubah bentuk dia selepas tindak balas. Sampai kat ujung ni selepas tindak balas, maksudnya itu adalah enzim. Okay, so berdasarkan Rajah 2.1 yang manakah substrat, terangkan mengapa. Okay, so kita tengok kat sini ada PQRS yang kita kena pilih. Okay, so kita nak pilih substrat. Memang kat sini nampak ada dua yang akan boleh bergabung. Tapi sebenarnya setiap kali nak tengok substrat, kenalah tengok bentuk ni, bentuk tapak aktif ni. Okay, enzim ada tapak aktif. Okay, substrat dia bukan ada tapak aktif. Tapak aktif tu dekat enzim, dia mesti match dengan mana-mana. Mana-mana, bukan dua-dua. So jawapan awak tak boleh tulis P dan Q, awak kena pilih satu. Okay, so yang match tu ialah Q sahaja. Jadi substrat tu ialah Q lah. Jangan consider ni boleh terbalik ke apa, tak ada. Okay, so kita tengok benda yang boleh match hanya Q saja. Boleh faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay, so simple je. Soalan tu sangat mudah. Just macam tu awak dah boleh dapat 1 markah kat sini.
Lepas tu reason, sebab, okay, kita kena tulis sebab apa kita pilih Q ni. Okay, sebabnya Q tu mempunyai bentuk yang sepadan. Q bentuknya sepadan. Bentuk apa? Bentuk ni. Bersegi tu. Okay, sepadan dengan tapak aktif enzim. So macam kita main jigsaw tu, dia boleh masuk. Kan? So dia bersepadan dengan tapak aktif enzim. Okay, ada yang ramai yang tulis tapak aktif saja. Sebenarnya cikgu dah semak kelas 5 batani, 4 batani kecuali 4 rus sahaja. 4 batani dengan razi baru separuh. So memang cikgu semak untuk cikgu komen hari ni lah. Okay. So tolong cek balik. Kemudian okay, so kat sini keyword dia ialah sepadan dengan tapak aktif enzim. Okay, maksudnya itu adalah sebab kenapa Q tu kita katakan dia adalah substrat. Okay, next. Kat sini dapatlah 2 markah macam tu. Okay, hasil tindak balas enzim ini adalah fruktosa dan glukosa. Namakan substrat yang mungkin. Ni ramai yang boleh jawab. Dia tahu R dengan S ni ialah fruktosa dan glukosa. Maka Q tu sebenarnya ialah sukrosa. Siapa yang jawab sukris tak betul Itu nama enzim. Ini nak nama substrat. Okay, dalam kebanyakan tindak balas, enzim hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk bertindak balas ke atas substrat. Kenapa? Kenapa enzim tu kita hanya perlukan sedikit sahaja? Kerana enzim boleh diguna semula. Okay, enzim Tolong. Enzim boleh diguna semula. Saja. Mana pun. Okay, kebanyakan sabun pencuci pakaian mengandungi enzim amylase. Kejap-kejap. Yang ni 1 markah lah. Yang ni pun 1 markah. Yang ni ada satu lagi jawapan. Enzim boleh diguna semula ataupun enzim ni dia tidak musnah. Dia tidak musnah, tidak rosak selepas tindak balas. Jadi dia boleh diguna semula. Okay, boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Yep. Ada orang nak masuk. Okay, nasib baik bagi tahu. Cikgu memang tak nampak. Sorry lah. Itu siapa yang suruh masuk lambat? Ada lagi tak? Kawan-kawan yang PM ni? Tak ada. Tak ya. Abang. Tolonglah tu. Apa? Dah. Dah. Okey. Dia tak faham. Ada lagi? Okey. So last kali. Last ni memang ramai tak dapat markah. 3 markah ni. 3 markah ni betul-betul tau. So tak dapat markah, janganlah risau sangat. Bukan maksudnya apa ni, kita belajar lah. Kat sini lah kita belajar. Kalau soalan ni tanya macam ni, kita nak jawab macam mana. Habis kalau orang yang tak buat tu, memang dia tak belajar lah kan. Yang dah buat tapi salah, dapat kosong, itu awak punya proses belajar. Okay, so sekarang ni cikgu nak betulkan. Kebanyakan sabun pencuci pakaian mengandungi enzim amylase. Terangkan mengapa. Okay, so yang pertama dalam soalan bagi tahu enzim amylase. Kita kena gunalah maklumat yang dia bagi. Kita tahu amylase ni dia adalah enzim yang kena spesifik sifat enzim ni. Sebab apa spesifik? Sebab bentuk tapak aktif dia spesifik. Kalau dia kat sini amylase,
Okay, awak tak bolehlah tulis amylase untuk mencernakan kanji, lipid dan protein. Mana pula macam tu kan? So kita kena spesifik. Amylase tu, okay, untuk pencernaan kanji sahaja. So amylase dalam amylase dalam sabun tu untuk macam ni. Buat ayat pendek sikit lah. So amylase yang dimasukkan ke dalam sabun adalah untuk mencernakan apa? Apa substrat yang sesuai untuk amylase? Kanji. Kanji. So kanji sahaja yang diterima kat sini. Tulis kanji yang sini, cikgu bagi write P1. Satu markah. Okay. So tu satu markah. Terangkan kenapa kita letak amylase, sebab kita nak cernakan kotoran kanji. Letak kotoran saja pun itu general. Awak kata nak membersihkan kotoran. Itu ayat general. Okay, kalau bukan belajar bio, memang kita sebut kotoran. Tapi bila belajar bio, dia kena ada saintifik, ada istilah dia, ada saintifik dia kat situ. Penerangan secara saintifik. Okay, mencernakan kanji. Okay, so kita dah belajar proses pencernaan tu melalui proses hidrolisis. Okay, melalui hidrolisis. Sebenarnya perkataan pencernaan ni pun dah, mencernakan ni pun dah betul dah. Dah dapat satu dah. Sebab proses mencernakan dengan proses hidrolisis ni sama. Okay, dan so ni dah 2 markah lah. 2 markah. Sama ada awak nak tulis kanji kepada maltosa. Okay, kepada maltosa boleh dapat 1 markah. Okay, ataupun sebab ini adalah sabun mencuci pakaian, so kita gunakan ayat cikgu tadi. Cikgu kata kalau cuci dengan air pun bersih kan. Tapi kalau cuci dengan amylase, kotoran tu dapat dicuci dengan, awak buat ayat lengkap dapat dicuci dengan cepat. Barulah betul awak ni dah belajar tentang fungsi enzim. Okay, boleh faham tak? Boleh cikgu. Cikgu, Kenapa cikgu tak dengar suara korang? cikgu tak dengar ke? Tak berapa. Dia macam ini yang rasanya. Okay. Kita habis kat sini. Habis. Cikgu nak tanya. Okay. Contohlah kan kalau point kita daripada, contohlah point yang pertama tu tak ada. Lepas tu contoh kita, tapi kita tulis yang dapat dicuci dengan cepat, kira akan dapat salah semualah. Maksudnya tak. Oh, Dia tak macam tu. Okay. Kita baca je. Okay. Jawapan awak tu cikgu baca mana yang ada tu. Itulah yang dapat, satulah. Macam tu. Kalau dapat dekat awak dapat tulis cepat, so dapat 1 markah. faham. Okay. Kalau kat sini 3 markah. Cikgu nak tanya, Okay. kalau jawapan enzim amylase mempercepatkan tindak balas penguraian kanji. Macam mana lagi sekali? Enzim amylase mempercepatkan hidrolisis kanji. Okey, mempercepatkan tu 1 markah, hidrolisis kanji 1 markah. Okey. Tapi hidrolisis pun betul juga, dah 3 markah kat situ. Perkataan hidrolisis, awak tulis je walaupun ayat ni bukan macam cikgu buat, awak boleh dapat markah. Kanji ni awak tulis saja awak boleh dapat markah. Kecuali awak tulis kanji, 3-3, kanji, protein, lipid. Itu sepatutnya cikgu tak boleh bagi markah kat awak. Kanji, protein dengan lipid, 3-3 awak tulis. Kan? Sebab apa? Sebab awak tulis 3, cikgu ambil kanji. Cikgu yang pilih jawapan awak, maksudnya cikgu yang sebenarnya
Macam mana? Dia macam pilih lah, pilih tu tak boleh. Pilih ni macam awak boleh tembak, awak boleh goreng banyak-banyak kan jawapan awak tu. Cikgu yang pilih, tak boleh lah macam tu. Dia kena tulis satu je kanji, dah. Bila ada lipid dengan protein, dia jadi kanji tu pun salah. Okey, terima kasih cikgu. Alright. Dah, boleh. Nak masuk ke yang baru ni. Boleh cikgu. Tengok ada orang baru masuk. Cikgu, Yap. yang apa ni, hidrolisis tu tak payah bantuan air Tak payah bantuan air tu dalam proses hidrolisis memang ada bantuan air tapi kat situ dia tak pakai. Dia tak ada point untuk air. Kenapa awak tulis air? Saya tulis enzim amylase dengan bantuan air dapat menghidrolisiskan kanji kepada maltosa dan glukosa. Bantuan air tu tak ada markah. Okay. Bantuan air tu tak ada markah. Hidrolisis boleh, kanji boleh, produk dia pun boleh. Okay. So kita pergi bahagian yang baru. Tenaga pengaktifan. Okay, so masih lagi dalam mekanisme tindak balas enzim. Dia 5.2.6 ni standard pembelajaran. Okay, standard pembelajaran yang ni hari tu kita cuma dapat menerangkan sahaja. Okay, mekanisme tindak balas enzim, mekanisme tindakan enzim dengan menggunakan hipotesis mangga dan kuci ni kita dah buat last week. So hari ni kita nak tafsir rajah tenaga untuk menerangkan mekanisme tindakan enzim, menghubung kaitkan mekanisme tindakan enzim dengan perubahan faktor. So ini ialah faktor-faktor yang akan mengawal atau memberi kesan kepada tindak balas enzim, iaitu suhu, pH, kepekatan substrat dan kepekatan enzim. Mengeksperimen untuk mengkaji kesan suhu. Ni mengeksperimen ni kita tak buat lah sebab dia buat eksperimen. Okay, cuma mungkin soalan-soalan dia sahaja. So mengeksperimen untuk mengkaji kesan suhu dan pH terhadap aktiviti amylase dan pepsin. Eksperimen ni cikgu banyak hutang lah dengan awak ni. Nanti balik kita plankan. Mungkin bersedialah. Agaknya Sabtu Ahad tu adalah kelas tu. Okay. So muka surat apa ya? Muka surat yang seterusnya. Yang ni kita dah bincang. Yang ni cikgu suruh awak jawab. Mungkin kita nak tengok tenaga pengaktifan. Okay. Tenaga pengaktifan. So apa yang dimaksudkan dengan tenaga pengaktifan ni? Tenaga pengaktifan ni ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Contohnya kita ada substrat sukrosa tadi. Sukrosa terdiri daripada glukosa dan fruktosa. So ini ialah sukrosa. Sukrosa disakarida. Kan? So dia dua monomer yang terikat. So ada ikatan dekat sini. Untuk pecahkan ikatan ni dia memerlukan tenaga pengaktifan. So tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas berlaku. Kebanyakan tindak balas di dalam sel mempunyai tenaga pengaktifan yang tinggi. Maksudnya banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia, ikatan yang antara substrat ni. Okay.
So enzim ni dia berfungsi untuk meningkatkan tenaga pengaktifan. Sebelum tindak balas. Dengan itu kadar tindak balas biokimia dipercepatkan dalam sel. Maksudnya nak memutuskan ikatan sukrosa ni antara glukosa dan fruktosa, dia perlukan tenaga pengaktifan yang banyak, yang tinggi. So untuk capai tenaga pengaktifan tu kita gunakan enzim. Untuk enzim mempercepatkan tindak balas. Okey, so gambar rajah ni menunjukkan graf tenaga dalam sistem dengan produk yang terhasil atau dengan masa tindak balasnya. So yang dekat sini ialah dia punya produk yang terhasil. Okey, so contohnya dekat sini untuk X. Okey, X tu ialah tenaga pengaktifan dengan enzim. Manakala Y ialah tenaga pengaktifan tanpa enzim. Okey, jadi bila ada X ni, bila ada enzim ni, tenaga pengaktifan tu akan X ni macam membantu dia dalam memecahkan ikatan antara substrat ni. Okay, so tenaga pengaktifan ni sikit je lah yang kita kena tahu. Okay, kemudian untuk yang seterusnya, uji minda 3. Okay, rajah menunjukkan kesan. Rajah menunjukkan kesan enzim ke atas tenaga pengaktifan bagi satu tindak balas biokimia. Berdasarkan rajah, terangkan bagaimana enzim mempengaruhi kadar tindak balas biokimia. Okay, so P1 yang pertama sekali, substrat bergabung dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Sekejap ya.
Cikgu. Cikgu. Cikgu nak tanya. Kejap. Cikgu rasa sini ada tak betul ni. Kat sini enzim berfungsi merendahkan. Tak jumpa benda apa-apa. Nasib tu benda kat mana? Okay, enzim ni berfungsi untuk merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi tenaga pengaktifan yang tinggi ni tanpa enzim, baru betul graf ni. Okay. Yang ni tanpa enzim dia tinggi. Jadi bila ada enzim kita dapat kurangkan tenaga untuk memecahkan ikatan tu. So ini ialah ada enzim, dengan enzim. X ialah dengan enzim. Okay, apa dia nak tanya? Apa tadi nak tanya? Tak berapa Nak tanya dengar. pasal cikgu betulkan tadi tu. Okey. Sebab cikgu rasa macam kenapa meningkat pula kat situ. Okey. Untuk merendahkan tenaga pengaktifan. Okey. Jadi substrat ni dia bergabung dengan enzim dan dia membentuk kompleks enzim substrat. Yang dah bergabung tu nama dia kompleks enzim substrat. Jadi tenaga pengaktifan tu direndahkan sebab adanya enzim. Okay, jadi tindak balas ke atas substrat boleh berlaku dengan lebih mudah. Tindak balas ke atas substrat. Ini cara kita nak terangkan graf ni lah nanti. Graf ni. Okay, tindak balas ke atas substrat. Yang keempat, kadar tindak balas boleh ditingkatkan. Maksudnya proses tu boleh berlaku dengan lebih cepat lagi. Okay, kadar tindak balas boleh ditingkatkan. Dan yang kelima, produk dapat dihasilkan dengan lebih cepat. Okay, boleh? So daripada substrat, substrat ni untuk menghasilkan produk, ni hasil ataupun produk. Okay, asalnya kalau kita nak pecahkan molekul substrat ni, dia perlu tenaga yang banyak. Tinggilah tenaga pengaktifan dia. Tapi bila ada enzim, adanya kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat tu yang macam ni, dia bergabung dengan substrat. Okay. So kompleks enzim substrat ni terbentuk, maka proses pemecahan substrat kepada hasil ni berlaku dengan lebih cepat. Bukan lebih banyak tapi lebih cepat. Okay, dah. Siap salin dah. Shh. Dah siap dah? Dah cikgu. Okey, so kita pergi kepada mekanisme tindakan enzim dengan perubahan faktor. Ini yang latihan cikgu bagi. Dia faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas enzim. Okey, maksudnya ada kat sini dia nyatakan ada 4 faktor. Tindak balas enzim ni dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor ni dia boleh mengubah struktur dan juga ikatan kimia dalam enzim. Okay, mengubah struktur enzim tu, struktur dia daripada bentuk macam ni, okay,
mungkin berubah kepada bentuk yang macam ni. Contohnya, ini contoh tau. Jadi kalau awak nak lukis bentuk lain pun tak apalah. Macam ni kepada macam ni lebih banyak ke. Apa-apa sahaja yang mengubah bentuk enzim tu. Tu dari segi struktur dia. Okay, so yang pertama ialah faktor suhu. Yang kedua ialah pH. Ketiga ialah kepekatan enzim. Yang keempat ialah kepekatan substrat. So ini adalah sepatutnya eksperimen yang kita buat dekat dalam makmal. Okay, untuk uji kepekatan, untuk uji faktor-faktor ni. Okay, so yang first kali kita nak tengok suhu. Okay, cikgu nak tanya dulu. Cikgu nak tanya awak, contohnya lah kan, selalunya lah. Kalau kita demam, kan? Kalau kita demam, mak kita masak apa kat kita? Selalunya orang bagi makan apa pada orang yang demam? Bubur. Kan? Okay. Bagi makan bubur kepada orang demam. Kenapa tak bagi makan KFC ke? Berat sangat makanan tu. Gemuk cikgu, kurang dari biasa. Untuk orang demam. Tak dengar lah kan, tak dengar suara awak. Nak lagi banyak air dalam badan. Lagi banyak air dalam badan. Lain? Kalau 10 tingkat, enzim dia rendah. Apa dia? Sorry tak dengar. Apa dia? Dengarlah. Awak dengar suara cikgu tak? Dengar cikgu. Tolonglah jawab yang seorang tu. Cepat. Apa dia? Allahu Akbar. So kita bagi makan bubur Sebab apa kita bagi makan bubur ni? Cikgu, kalau bubur lebih mudah dicernakan berbanding makanan yang keras. Bagi makanan yang? Dia bubur lebih mudah dicernakan. Macam mana bagi makanan yang? Sekejap. Tolong ambil mama tu. Meh. Tu, headphone tu. Mesti. Jangan guna elok je. Tarik. Janganlah tarik macam tu. Ya. Sekejap. Kalau cakap macam ni dengar tak? Dengar. Tak dengar lah korang cakap apa. Okay, boleh? Cuba cakap. Boleh. Ya cikgu. Okay, so kenapa mak kita masak kita bubur? Lagi sekali jawapan. Cepatlah. Sebab bubur tu panas. Sebab panas. Bubur tu dia macam warm macam tu. So dia Warm. boleh Okay, kalau tingkatkan suhu bagi badan rasa sedap lah. Padahal demam kan macam tak sedap je lah makan bubur. Okay, so bubur ni consider makanan yang lembut. Okay, makanan yang lembut. Nasi kan, nasi yang telah dihancurkan, yang telah dimasak sehingga lembik. Jadi bila compare dengan selalu kita makan nasi yang keras tu, consider yang ni yang lebih lembut lah. Okay, bukan dari segi suhu bubur tu, tapi dari segi struktur dia. Sebab waktu kita demam, suhu badan kita berapa?
Lebih daripada 37. Lebih daripada 37. Okey, dalam 37 point apa 37.6 ke atas macam tu pun dah consider demam 38 kan. So waktu tu dia akan memberi kesan kepada enzim pencernaan kita. Enzim yang kita belajar ni salah satunya ialah enzim pencernaan kita. So makan makanan yang lebih lembut macam bubur ni dia lebih mudah dihadamkan berbanding kalau kita makan nasi yang keras macam biasalah. Sebab dalam keadaan kita demam tu enzim pencernaan ni dia tidak bekerja seperti biasa macam yang normal. Okey. So dia disebabkan oleh faktor suhu badan kita yang meningkat jadi 38 contohnya. Ada yang sampai 40 kan. Macam tu. Itu dah kira demam yang bersuhu tinggi. Okay. So dekat situ pun kita dah nampak kesan kesan perubahan suhu ke atas enzim menyebabkan makanan kita ni, mak-mak kita ni tahulah nak masak bubur kat kita. Okay. So untuk suhu ni, okay, suhu ni sekarang ni kita nak explain faktor perubahan suhu ke atas kadar tindak balas enzim. Okey, faktor perubahan suhu. Kalau suhu rendah macam mana? 0 darjah Celsius ni consider suhu yang rendah. Okey, 70 ni consider suhu yang tinggi. Kalau badan kita suhu yang normal berapa? 37 lah. 37 lah suhu badan sekarang ni. Kalau awak pergi pergi kedai ke pergi mana kena check suhu kan. Lebih daripada 37 tu consider demam, dah tak boleh masuk kedai kan. So sebab suhu normal badan kita 37. So graf ni ialah graf kadar tindak balas enzim melawan suhu. Okey, untuk suhu bentuk graf dia akan dapat macam ni. Maksudnya bentuk graf ni awak kena ingat bentuk graf. Okey. So kenapa dapat graf macam ni? Okey, yang pertama sekali pada suhu yang rendah, contohnya kalau suhu rendah okey, kalau kita tengok dekat dalam persekitaran kita lah. Okay, dekat Malaysia ni dia punya suhu persekitaran tu tak berubah macam dekat negara 4 musim kan. Dia tak ada perubahan yang ketara sangat. Negara 4 musim ada masa suhu sampai bawah daripada 0 degree kan. Okay. Tapi dekat Malaysia tak ada macam tu. Jadi kalau kita tengok dekat Malaysia ni, kalau dekat negara luar pada suhu yang rendah 0 darjah Celsius, kalau kita tengok persekitaran kita, pokok-pokok tu dia tak boleh berfotosintesis macam biasa. Okay, sebab dalam pokok pun ada enzim juga. Tapi dia tak boleh kita nikan dengan tubuh badan kita sebab badan kita walaupun kita duduk dekat di bawah suhu yang negatif tu, badan kita masih ada mekanisme untuk maintain suhu badan kepada suhu yang normal. Okay. So kena maintain badan kita sebagai manusia, sebagai haiwan memang boleh maintain suhu badan tu. Tapi tumbuhan dia tak boleh. Okay. So pada suhu rendah banyak tindak balas tak boleh berlaku. Ya Allah tolong. Mama ada kelas ni. Okay, pada suhu yang rendah, kadar tindak balas enzim adalah rendah. Kerana apa? Pada suhu ni kita sebutkan enzim tu tidak aktif. Okay, enzim adalah tidak aktif. Pada suhu kosong.
Okay. 10-20 ni pun consider enzim dia tak berapa aktif. Tapi bila kita buat eksperimen, semakin kita tingkatkan suhu ni, nampak tak 10, 20, 30, graf tu makin naik. Maksudnya kadar tindak balas dia akan semakin meningkat apabila suhu tu meningkat. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, jadi awak boleh nampak dekat sini. Bila sampai dekat suhu, dia tak buat yang maksimum ni dekat 40 sebenarnya. Dia dekat 37 ni. Senggat yang kecil kat situ. Pada suhu 37, kadar tindak balas adalah maksimum. Okay, maksimum. Ni kadar tindak balas ni paling tinggi. So kita sebut dia maksimum. Okay, kadar tindak balas maksimum pada suhu 37 iaitu suhu yang optimum untuk badan kita. Suhu 37 ialah suhu yang optimum untuk badan manusia. Okay, so kadar tindak balas dia adalah maksimum. Jadi dalam keadaan ni, semua proses badan kita, semua metabolisme badan yang kita dah belajar, anabolisme, katabolisme tu, dia berlaku dengan efektif. Dia boleh berlaku dengan kadar yang cepat. Sebab awak bayangkanlah setiap sel beribu-ribu, berjuta-juta sel dalam badan kita ni dia perlukan semua perlu jalankan tindak balas dia serentak, kan? Tak boleh ada yang terhenti je satu sistem badan, short lah kita satu sistem tu. Okey, boleh faham tak? Boleh cikgu. Okey. Tapi nampak graf ni turun balik. So kita punya penerangan dekat bahagian ni pula berbeza. Bahagian ni berbeza, bahagian yang naik ni berbeza, bahagian kat maksimum ni berbeza. So ada 3 penerangan. Okay. So penerangan yang seterusnya ialah selepas suhu 37, maksudnya semakin bertambah suhu selepas 37 darjah Celsius tu, kadar tindak balas akan semakin menurun. Sebab macam kes demam tadilah, suhu badan kita tu memberi kesan kepada enzim dalam badan. Okay, so pada waktu ni contoh terutamanya pada suhu 60, enzim dikatakan ternyah asli. Okay, enzim ternyah asli pada suhu yang tinggi. Okay, so kita isi bioscore kat sini. Pada suhu yang rendah, pada suhu subhanallah. Pada suhu yang rendah, kadar tindak balas yang dimangkinkan oleh enzim adalah rendah. So penerangan tu untuk bahagian yang ini ni antara 0 hingga 30 ni kadar tindak balas dia rendah. Okay, tapi tambahlah ayat satu lagi, apabila suhu meningkat. Okay, apabila suhu meningkat. Okay, yang ini ialah tenaga kinetik. Awak belajar tak tenaga kinetik kat kimia ke fizik? Ada tak? Tenaga kinetik. Kimia. Tenaga kinetik ni maksudnya berlaku perlanggaran antara zarah-zarah tu kan? Betul. Okay, so maksudnya kan kita ada enzim, ada substrat dia yang yang akan membentuk kompleks enzim substrat yang akan bergabung, dia akan bergabung lah. So maksud tenaga kinetik meningkat ni maksudnya suhu yang semakin meningkat tu menyebabkan tenaga kinetik antara molekul enzim dengan substrat ni bertambah. Lebih banyak perlanggaran antara
enzim dengan substrat tu berlaku. So berlaku pelanggaran maksudnya berlakulah pembentukan kompleks enzim substrat. Faham tak? Dia macam lebih banyak enzim dengan substrat ni berjumpa dan bertindak balas. Itu berlaku apabila kita naikkan suhu. Tenaga kinetik molekul substrat dan enzim turut meningkat menyebabkan peningkatan frekuensi perlanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan antara molekul substrat dan enzim. So cikgu harap fahamlah ni ni kimia dah ajar, bio ajar lagi ni. Kadar tindak balas antara enzim dan substrat akan meningkat dan kenaikan suhu 10 darjah, maksudnya naik 10, 20, 30 tu, maka kadar tindak balas akan meningkat 2 kali ganda. 2 kali ganda. 2 kali ganda sehingga mencapai suhu optimumnya. So suhu optimum ialah, perkataan optimum ialah untuk suhu 37 darjah. Bukan suhu maksimum tau, suhu optimum. Tapi kadar tindak balas maksimum. Pada suhu 35 hingga 40 iaitu suhu optimum, tindak balas enzim adalah maksimum. Paling tinggi. Pada suhu yang melebihi 40, aktiviti enzim mula berkurang dan enzim dinyah asli. Kat sini dia letak range 35 hingga 40 lah, sebab kalau kita compare dengan badan kita dalam keadaan kita suhu 40 tu pun masih hidup lagi lah kan. Kita ni sebagai manusia kita boleh hidup, cuma kita tak sihat lah. So dia letak range kat situ. So enzim dinyah asli pada suhu tinggi lebih daripada 60 disebabkan ikatan hidrogen mula putus, jadi bentuk 3 dimensi. Bentuk enzim yang macam ni rosak. Tu yang cikgu kata dia berubah lah jadi macam ni pula ke. Jadi bila dia berubah, substrat yang sepatutnya nak match dengan dia tu tak boleh masuk dah. Dia dah tak boleh membentuk kompleks enzim substrat kan, sebab enzim tu dah berubah tapak aktif dia. So enzim bentuk 3 dimensi enzim berubah dan tapak aktif musnah. Boleh faham? Ada soalan? Cikgu tanya, Sorang-sorang. kalau tapak aktif tu dah rosak, dia buat apa je? Dia tak boleh berfungsi je lah. So, nanti dia Sebab tu hilang kita tak? kena makan bubur tadi. Faham tak? Nanti dia elok ke? Tak. Bila dia consider dia rosak, badan kita kena produce enzim yang baru. Badan kita memerlukan enzim yang baru. Ataupun masa tu keadaannya badan kita kekurangan enzim. Bila kekurangan enzim, sebab tu kalau kita makan nasi yang cikgu cakap tadi tu, pencernaan tu tak berlaku secara efektif, maka kita akan mengalami kekurangan nutrien. Jadi mak kita ni masak bubur supaya proses pemecahan nasi tu lebih dia lebih cepat kan. Jadi membantu kita untuk membekalkan nutrien yang cukup lah. Macam tu. Lagi siapa lagi seorang tadi? Cikgu, yang suhu tu suhu badan ataupun suhu persekitaran cikgu? Suhu badan. Yang ni kita cakap pasal suhu badan. Suhu persekitaran boleh juga, tapi yang ini lebih kepada suhu badan, sebab suhu persekitaran tu efek dia taklah sampai enzim tu mengalami ternyah asli ni semua tak ada. Ni suhu badan Tapi kalau manusia lah, kalau tumbuhan lain pula. Kalau tumbuhan
kan kalau kita tengok negara-negara yang mengalami perubahan musim yang ketara tu, 4 musim kan, dia punya ciri-ciri pokok dia tak sama dengan dekat Malaysia ni. Kan? Pokok-pokok dia tak berapa naik hutan semak sangat. Dia orang tak ada kalau tengok suasana dia nampak macam lebih tapi bila sampai waktu yang musim winter tu langsunglah mati habis pokok-pokok kan. Sebab apa? Sebab suhu lah. Suhu tu mempengaruhi. Kalau tumbuhan suhu dia graf suhu dia macam ni juga. Okey, boleh? 29. Yep. Kalau kita kata bila demam, so enzim dia tak bekerja seperti biasa. So untuk bina enzim balik, kiranya kena makan protein banyak lah kan cikgu? Yalah. Jadi contohlah kalau soalan tu keluar, suruh buat pilihan antara makan benda yang senang dicerna ataupun makan ke protein, kita nak lebih prefer mana cikgu? Kalau ikutkan untuk bina enzim yang baru, makan protein lah. Makan yang bubur tadi lebih kepada membekalkan kita tenaga. Kan? Untuk compare dengan makan nasi. Makan nasi, kalau makan nasi dia susah nak dihadamkan. Jadi sebab tu kita pilih nasi. Tapi kalau kita soalan tu berkaitan dengan nak bina enzim yang baru, kita ambil protein. So bergantung kepada soalan. Faham cikgu, terima kasih. Okey, lagi? Cikgu tanya. Ya. Ni kan contoh kan kita kan kebanyakan barang yang kita beli, lepas tu kan bila dia baca arahan dia, contohnya dia kata simpan di tempat yang dia berbagilah ada kaitan ke dengan enzim ni cikgu? Okey, tak semualah. Tak semua tapi macam adalah certain yang contohnya kalau benda tu perlu kita letak dalam fridge. Okay, sebab apa? Sebab untuk rendahkan suhu dia, persekitaran kita ni ada bakteria, ada mikroorganisma yang boleh merosakkan benda tu. Jadi bila kita letak dekat bawah suhu rendah dalam fridge, kadar tindak balas untuk bakteria merosakkan benda tu menjadi rendah. So benda tu dapat disimpan dengan lebih lama. Macam tu. Okey. Satu lagi basuh baju. Kan? Basuh baju. Ni ada soalan latihan yang awak kena jawab. Okey. Soalan untuk basuh baju, kadang-kadang kita beli sabun. Kan? Awak cuba baca arahan tu. Dia suruh kita basuh pada suhu 40. Basuh guna air suam. Okey. Sebab apa? Dalam sabun ada enzim. Ya, dalam sabun kan ada enzim yang kita dah belajar tadi. So sifat enzim ni dia nakkan suhu yang optimum untuk dia lebih efektif lagi mencuci baju tu. Jadi bila kena dengan suhu dia, ada enzim dia, jadi sabun tu kita kata lebih lebih berkesan lah kan. Macam tu. Jadi kita pun memang ada kita punya ni seharian kita, aktiviti seharian kita yang berkaitan dengan enzim ni. Okey. Satu lagi yang ada keluar. Tapi itu dia tak sebut enzim lah, dia sebut sutera. Sebab sutera ni protein. Enzim ni protein kan? Kita dah tahu enzim adalah protein. Satu lagi ialah selalu soalan keluar pasal sutera. Kalau baju sutera kita tak boleh iron guna suhu yang tinggi sangat sebab kain sutera pun sebenarnya daripada protein. Okey. Itu pun semua ada kaitan dengan faktor suhu lah. Okey, so next ialah uji minda 4. Rajah menunjukkan tindak balas enzim pepsin ke atas protein albumin. Ampaian albumin yang pada awalnya keruh. Albumin ni ialah putih telur. Okay, so dia adalah protein. Okay, protein. Enzim untuk digest protein ialah pepsin.
Ni awak labelkan kat atas ni. Ni ada enzim, protein ni substrate. Okay. Albumin tu ialah substrate. Jadi warna albumin pada awalnya ialah keruh. Keruh. So albumin ni diletakkan dalam kita kata tabung didih ataupun silinder penyukat ni pada suhu yang berbeza. Okay, pada suhu 20, 37, 45 dan 65. Okay. Keputusan berikut diperhatikan selepas 5 minit. Ramalkan suhu A, B dan C. Okay, so macam ni. Okay, ramalkan suhu. So ini ialah selepas. Ini ialah sebelum. Ni A, B, C, D ni ialah selepas. Mana D? A, B, C. Oh, tak ada D. Okay, A, B, C adalah selepas, yang tengah-tengah ni ialah sebelum. So, yang sebelum ni kita letak albumin dengan enzim pepsin 1% dengan asid hidroklorik, sebab asid hidroklorik ni adalah medium ataupun pH yang sesuai untuk tindak balas protein. Okay. So selepas beberapa lama kita biarkan tindak balas berlaku, maka terbentuklah yang A. Maksudnya kat sini dalam tabung didih tu dia ada 10 ml cecair, tetapi yang keruhnya tinggal dekat bawah ni. Okay, yang ni dah jadi jernih. Okay, yang ini C 10 ml yang kita letak tadi masih keruh. Kemudian yang B ni dia punya yang keruh dekat sini je. So ada beza dari segi level-level tu. Okay, boleh bagi jawapan tak? Yang mana satu suhu yang sesuai untuk tindak balas enzim pepsin ni? 37. 37 tu ditunjukkan dekat A ke B ke C? Maksudnya awak faham kan? Okay, 37. Kenapa? Kerana 37 ni suhu optimum, jadi larutan albumin yang keruh semua tadi telah berjaya dihidrolisiskan. So protein ni telah dihidrolisiskan sebanyak ini. Tinggal 4 ml saja yang masih keruh. Okay, balance 6 ml tu dah dihidrolisis oleh pepsin. So paling sesuai adalah 37 tu dekat A. Kemudian B tu agak-agak berapa? 45. Okay, betul. Pandai. Okay, C. 60. 65. Okay, bagus. Macam tu lah. Ni contoh-contoh soalan yang boleh keluar kat awak ni. Okay, habis dengan suhu kot. Okay, habis dah dengan suhu. Kita pergi kepada pH. Okay, pH pula. Alright. So, kalau soalan yang berkaitan dengan suhu tadi kita dah tengok, contohnya dia bagi kita situasi demam, okay, dia bagi situasi kita nak cuci baju, dia bagi situasi satu sidai baju pun boleh jadi juga, tapi tak berkaitan dengan enzim lah, yang tu berkaitan dengan protein. Gosok baju pun sama. Kemudian satu lagi apa tadi? Apa tadi tak ingat dah. Okay. So yang ini pula kita nak tengok dekat mana enzim ni dipengaruhi oleh pH. Okay. Dekat mana agak-agak? Ni kat mana ni? Pepsin, amylase, trypsin. Basuh baju pun boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi yang kita yang first kali kita nak tengok keadaan di dalam salur pencernaan kita. Okay. Salur pencernaan kita bermula daripada mulut kan. So sampai kemudian dekat mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil kan. Semua tu ada tempat-tempat rembesan enzim berlaku. Okay, dekat mulut enzim apa? Amylase. Amylase di mulut.
Okay, so kalau awak makan ataupun tak makan ke ataupun dalam keadaan sekarang ni lah, apa rasa dalam mulut awak? Ada tak rasa masam-masam ke? Pahit. Sepatutnya tak rasa apa-apa lah kan? Sebab amylase dirembeskan dalam mulut, dalam air liur. Okay. So kalau kita rasa masam mungkin dia berasid, tapi kali ni kita kalau dalam keadaan normal kita tak rasa apa-apa sebab dalam mulut kita rembesan air liur tu pH dia adalah neutral. Okay, pH neutral tu maksudnya dalam lebih kurang 7 lah pH neutral ialah 7. Macam tu. Tapi kat sini dia ada range lah. Amylase liur pH 6.8 ni. Okay. So maksudnya kenapa dekat dalam mulut kita pH dia neutral 7 dan rembesan amylase tu dikeluarkan. So itu menunjukkan bahawa amylase ni dia nak cernakan kanji kan. Dia akan hydrolyze kanji dalam pH yang sesuainya ialah pH 7. Okay. Tapi bila kita makanan tu sampai dekat bahagian perut kita ada enzim pepsin. Okay. So untuk enzim pepsin ni bertindak balas dengan efisien, perut juga merembeskan asid hidroklorik. Okay, asid hidroklorik ni dirembeskan oleh dinding-dinding perut bersama dengan pepsin tu. Tapi pepsin ni boleh digest protein, mencernakan protein. Maksudnya pepsin dia memang memerlukan pH yang rendah ataupun yang berasid. Jadi awak kena ingatlah 0 sampai 7 ni berasid. 7, 6, 7 tu lebih kurang itu ialah normal. Okay, 8 ke atas ke 14 ni ialah alkali. So setiap bahagian badan kita ni ada rembesan enzim yang berbeza, tapi setiap enzim tu dia ada pH yang sesuai yang berbeza. So untuk mulut amylase pH sesuai yang pH yang sesuai untuk tindak balas dia berlaku. Maksudnya kadar tindak balas dia maksimum adalah pada pH neutral. Tapi pepsin dengan renin dia nak pH yang berasid dan sesuai dia punya tempat rembesan dia dekat dalam perut yang ada asid hidroklorik. Memang Allah tu dah ciptakan macam tu. Okay, untuk tripsin. Okay, tripsin ni dia akan bercampur dengan hempedu dari duodenum. So dia akan sedikit beralkali. Tripsin kan. Tripsin ni dirembeskan oleh pankreas tapi dia masuk dalam duodenum. Duodenum tu ada jus hempedu. So dia akan bersifat alkali sedikit daripada hempedu tu. Okay, so setiap enzim ni mempunyai nilai pH optimumnya tersendiri. Contohnya pepsin pada pH 2.0, amylase liur pH 6.8, tripsin pada pH 8.5. Okay, perubahan nilai pH akan mengubah. Okay, yang kali ni dia tak ubah bentuk enzim tu tapi perubahan pH akan ubah cas. Cas ion hidrogen tapak aktif tu. Bentuk dia tak ternyah asli tapi cas dia akan berubah. So bila dia berubah cas, dia nak bergabung dengan substrat dia pun cas dia dah berbeza. So ini menyebabkan kompleks enzim substrat tidak akan terbentuk. Okay, boleh faham tak? Boleh? Boleh cikgu. Okay. Boleh cikgu.
So jika persekitaran kembali kepada pH optimum sesuatu enzim, kalau maksudnya ada perubahan pada cas perubahan pada cas tapak aktif enzim tu menyebabkan kompleks enzim substrate tidak akan terbentuk. Jika pH persekitaran kembali kepada pH optimum, cas tapak aktif akan kembali kepada asalnya. So dia normal balik lah. Maka enzim akan berfungsi kembali. Perubahan nilai pH yang ekstrim. Tapi kalau terlampau contohnya lah daripada normal ni pergi kepada berasid sangat kan. So rosak teruslah memutuskan ikatan kimia dan mengubah tapak aktif enzim, maka enzim akan ternyah asli. Okey, boleh? 9 suku. Ada berapa orang kat dalam ni? 77. Okey, sekejap ya. Kita buat poll untuk kehadiran. Okay, so cikgu ingatkan sekali lagi, siapa yang tak buat kerja, belum hantar kerja, soalan sikit je. Okay, tolong hantar. Sebab nanti awak tak ada markah PBD. Awak buat macam tu, cikgu ni nak letak apa kat markah awak? Cikgu letak kosong je. Okay, PBD awak. Okay, satu lagi. Nanti kita tengoklah effort dia tak ada. Nanti awak dah exam. Awak exam nanti awak kadang-kadang minta cikgu ni lah kan. So kita tengok effort dia ada ke tak. Kalau tak ada effort nanti macam mana cikgu nak tolong. Cikgu, saya nak tanya boleh? Yap. Saya nak yakinkan tu, pastikan balik. pH optimum sesuatu enzim 7 cikgu. Okey, enzim ni kita tak boleh cakap semua enzim 7 tak betul. Macam suhu optimum 37. Okey, betul. Tapi untuk memang suhu satu je lah kan, sebab enzim ni ada beberapa jenis yang kita tengok tadi. Setiap jenis pH optimum dia berbeza. Macam tu. So kalau soalan tu tanya pasal pepsin, awak kena ingat pH optimum dia ialah 2. Ni dia fakta ni. Boleh? Kalau amylase sahaja 7. Ataupun 6.8. Kat sini 6.8. Okay, kalau 7 tu betul lah juga. Okay. Kemudian kalau trypsin dia lebih berakali. So pH optimum dia 8.5. Jadi awak kena ingat setiap pH dia berbeza ikut jenis enzim apa. Biasanya akan tanya 3 ni je lah. Dia tak tanya enzim lain dah. Jangan risau. Okay, ada lagi soalan? Terima kasih cikgu. Kalau kan enzim tu dia boleh pakai balik kan? Jadi berapa lama enzim tu boleh tahan tanpa mati? Oh, tak ada tempoh yang cikgu tak boleh nak sebut lah berapa lama. Tapi setiap protein dalam badan kita dia memang ada tempoh hayat dia, even antibody pun. Antibody yang kita hasilkan untuk COVID ni, dia dihasilkan lepas tu sampai satu masa tu dia berkurangan. So kena produce yang baru juga. Terima kasih. So enzim pun macam tu. Enzim boleh diguna semula tapi dia ada tempoh hayat dia lah. Macam tu, dia taklah kekal untuk jangka masa yang macam lama tu taklah. Alright. So boleh isi poll kehadiran. So cikgu nak ingatkan awak, kehadiran sangat penting sebab memang pengetua akan tanya. Okay. Kerja sekolah pun penting
tugasan awak yang cikgu dah bagi, jeruk tu kena hantar. Okay. Kemudian kalau yang terlampau ni sangat banyak tak attend kelas ataupun tak hantar homework ni, memang pengetua minta nama juga. So cikgu kena consider lah tu. Satu lagi ialah exit ticket. Okay, nanti lepas kelas tolong isi exit ticket. Tu semua tanggungjawab kita masing-masing. Kalau awak buat kerja awak, cikgu buat kerja cikgu, insyaAllah. Okay. Mudahlah nanti, dipermudahkan. Okay. So yang seterusnya kita nak tengok kat sini macam mana kesan pH tu, efek dia pada tapak aktif enzim. Okay, kalau tapak aktif enzim yang normal contohnya, ni bentuk dia lain lah, dia lukis macam ni ke dalam sikit. Okay, dia ada cas, nampak tak? Ini cas ni ialah cas yang disebabkan oleh pH tu. Okay, kehadiran ion hidrogen. Okay. So dengan adanya cas-cas ni, substrat tu boleh masuk, boleh bergabung dengan tapak aktif dan tindak balas tu boleh berlaku. So pada pH yang optimum, tapak aktif dia akan sepadanlah dengan bentuk substrat. Tapi kalau kita ubah cas dia, ubah pH dia, ubah pH, maka cas tu berubah. Nampak sini, nampak tak ni positif, ini positif, ini negatif. So bentuk tapak aktif tu dia disebabkan oleh cas tu, bentuk tu macam tu. Positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. Tapi bila kita ubah, okay, kita ubah sini semua positif, 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 positif. Kesannya terbuka lah tapak aktif dia. Maka bila substrat tu datang, tindak balas tu tak boleh nak berlaku. Okay. Uji minda 5. Okay, suri rumah biasanya memerap daging dengan kepingan betik muda. Ni kena tanya mak-mak kita kalau nak masak daging macam mana. Ada yang letak daun betik, ada yang letak buah betik muda. Tujuan dia, mak kata nak lembutkan daging tu. Okay. So tandakan pada kaedah yang anda pilih bagi membantu suri rumah itu meminimumkan lagi masa untuk melembutkan daging tersebut. Okay. So maksudnya apa ni? Nak lembutkan daging. Dia berasid Nak dapat pH yang optimum. kepingan betik muda tu. Okay, betik muda akan rembeskan enzim. Nama enzim dia ialah papain enzim. Okay. So daging ni ialah protein. Kan? So bila enzim ni kita jumpakan dengan protein, kita campurkan dengan protein, protein tu akan dihidrolisis. Tak semestinya hidrolisis berlaku dalam perut kita. So protein yang kita nak masak, daging kita nak masak ni, kita hidrolisiskan dia. Bila kita hidrolisiskan dia, ikatan-ikatan dekat protein tu akan dimusnahkan. Akan diuraikan oleh enzim papain ni, maka protein daging tu akan menjadi lebih lembut. So untuk lebih efektif lagi, lebih efektif lagi, kita bantu dia dengan apa? Okay. Contohnya kalau tambahkan cuka ni, sifat cuka ni apa? Berasid kan? Simpan pada suhu 40 darjah. Tambahkan sedikit garam. Simpan dalam peti sejuk. So kita nak pilih yang mana? Untuk bantu dia. Yang mana yang kita nak pilih ni? Simpan pada suhu 40 darjah. Suhu 40. Kalau cuka ni kita tak tahu dia punya pH berapa. Okay. So yang lebih tepat sekali ialah kita simpan dia atau rendamkan dia dalam air yang bersuhu 40. Suhu 40 ni suam-suam lah, panas lah. Okay. So, sesuai untuk tindakan enzim papain ni ke atas protein. Okay.
Next. Sebelah cikgu ni budak-budak sekolah rendah. Tadi dia waktu rehat, dia makan, bising. Yang ini dia dah mula kelas sekolah rendah dia. Okay, so kita sambung dengan kepekatan enzim. Allah, lagi setengah jam ni sempat ke tak? Okay, isi dulu by score. Yang pertama sekali peningkatan kepekatan enzim. Cik, mama ada kelas. Okay, peningkatan kepekatan enzim akan meningkatkan kadar tindak balas kerana kehadiran lebih banyak tapak aktif sehingga mencapai kadar maksimum. Okay, pada tahap maksimum, kepekatan substrat akan menjadi faktor penghad. Okay, penambahan enzim bererti berlebihan tapak aktif. Berlebihan tapak aktif. Tapi tiada substrat. Okay, untuk meningkatkan kadar tindak balas, kepekatan substrat ni mesti ditambah. Awak boleh dengar cikgu tak? Clear ke atau bising? Ya cikgu, okey cikgu. Dengar cikgu. Okay, apabila kepekatan enzim digandakan, 1 kali, 2 kali, 4 kali dengan keadaan substrat yang berlebihan, kadar tindak balas juga akan berganda. Okay, untuk kepekatan substrat dengan kepekatan enzim dengan kepekatan substrat ni konsep dia sama. Nanti cikgu explain. Nak isi dulu ke ataupun kita tengok sini dulu. Okay, untuk kepekatan enzim. Maksud kepekatan ni apa? Macam mana maksud kepekatan? Kepekatan, kalau kita kata kepekatan air gula. Tinggi Banyak. concentration. Kita letak banyak atau kita nak tinggikan kepekatan, maksudnya nak tinggikan, nak banyakkan kepekatan. Maksudnya kita letak lebih banyak enzim lah. Okay. So untuk kepekatan enzim, okay, graf dia bentuk macam ni. Jadi setiap graf tu kalau kita tengok kita tahu ni graf suhu, ni graf pH, ini graf kepekatan enzim ataupun substrat. Okay, kalau untuk uji kepekatan enzim, graf dia macam ni. Paksi X dia mesti kepekatan enzim. Okay, sebab dalam eksperimen yang kita akan buat nanti, dekat bahagian paksi X ni dia punya pemboleh ubah yang kita manipulasikan ialah kepekatan enzim. So kalau kepekatan dia rendah kat sinilah. Ni kepekatan dia rendah. Pada kepekatan rendah, enzim tu kadar tindak balas tu tidak boleh berlaku. Maksudnya enzim dekat sini bilangan dia sama ada tak ada ataupun sedikit. Macam tu. Okay, sama ada tak ada enzim. Kepekatan dia 0 kan. Kita tak letak enzim dalam tu, mana ada tindak balas nak berlaku. So kita tambahkan enzim. Semakin enzim ditambahkan, kadar tindak balas akan semakin meningkat. Tambahkan lagi enzim. So kadar tindak balas akan semakin meningkat. Okay. Apa maksud kadar tindak balas meningkat? Maksudnya ada pembentukan kompleks enzim substrat. Okey? Kompleks enzim substrat tu terbentuk. Tapi pada satu tahap kita dapati bila kita tambahkan lagi enzim, kadar tindak balas ni dia tak naik dah. Dia tak naik macam ni. Dia terus flat macam ni. Jadi flatten macam ni. Maksudnya kat sini kadar tindak balas menjadi malar. Constant. Tidak berubah. Tak naik dan tak turun. Okey, sebab apa? Bilangan substrat dan enzim sama. Bilangan substrat tu dan enzim sama. Okey, boleh nampak idea kat situ. Dan kita boleh katakan juga
tindak balas tu tak boleh dah nak berlaku walaupun kita tambah lagi enzim, tambah lagi enzim sebab enzimnya dah tak cukup, substratnya dah tak cukup. So substrat tu akan menjadi faktor penghad untuk tindak balas tu berlaku. Maksudnya faktor yang menghentikan ataupun menjadikan dia constant. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh? Senang je. Ada soalan? Cikgu maksudnya kalau dah sampai maksimum tu kiranya optimum lah. Dia tak ada istilah optimum kat sini. Optimum tu Cikgu tak faham kalau kenapa dia berhenti naik. Okay. Berhenti naik ni maksudnya ke dia tu takat tindak balas dia? Dia kalau dia masih naik, maksudnya tindak balas tu berlaku dengan cepat. Tindak balas tu boleh berlaku dengan cepat, tapi dia berhenti naik tu, tindak balas tu masih boleh berlaku. Contohnya kita ada 5 enzim. Asalnya kita ada 2 enzim. 2 enzim kita ada 10 substrat. 2 enzim kita ada 10 substrat. So 2 enzim ni boleh bergabung dengan 2 substrat. 2 substrat. Match. Dia membentuk pasangan membentuk kompleks enzim substrat tu. So untuk mempercepatkan tindak balas sebab kita ada 10 substrat ni, kita tambahlah enzim dia 2, 3, 4 kan. So tindak balas tu boleh mempercepatkan penambahan enzim ni boleh mempercepatkan kadar tindak balas sebab substrat-substrat ni boleh masuk dekat enzim-enzim ni. Tapi sampai satu tahap awak tambah enzim ni tapi substrat ni awak tak tambah, ada tak tindak balas berlaku kat sini? Tak ada. Tak adalah sebab tidak cukup substratnya. Selalu cikgu gunakan andaian macam kalau kita nak buat kuih ke kan, nak menghasilkan satu produk, contohnya kita nak hasilkan kuih kari puff contohnya. Kari puff dia mesti ada dia punya inti, dia punya kulit dia. So untuk hasilkan produk tu kalau awak tambah tepung dia saja, inti dia awak tak tambah, kentang dia awak tak beli kan. So kita buat tepung, isinya tak cukup. So kari puff ni tak terjadi. Macam itulah. Dia kena ada combination antara enzim dengan substrat barulah ada produk tu. So yang ini masih berlaku tapi dia tak cepat. Dia ataupun kita kata dia sebagai malah. So graf untuk kepekatan enzim dengan kepekatan substrat ni sama. Cuma tajuk dekat bawah ni kita ubah. Kalau substrat pula, kepekatan substrat, kena tulis kepekatan substrat kat sini lah. Sebab kali ni untuk substrat, kita bukan tambah yang enzim ni, kita tambah substrat pula. 10, 20, 30 substrat kita tambah. Tapi enzim kita tak tambah. Kalau yang substrat, tadi kita tambah enzim kan. Ni kita nak tambah substrat. Enzim ada 2. Substratnya 10. So katalah awak tambah lagi substrat ni. 10. So enzim tak tambah. So maksudnya substrat ni dia kena take turn nak tunggu enzim yang 2 ni bekerja, nanti datang balik kat yang ketiga bekerja lagi, bertindak balas lagi, datang lagi keempat. So sekarang ni tindak balas akan menjadi malah pada satu tahap tu. Sebab enzim adalah faktor penghad pula. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Siapa tak faham, tanya cepat. Kalau tak faham nak tanya kejap lagi pun boleh. PM je cikgu. So peningkatan kepekatan substrat. Maksudnya dia terbalik je lah kan dengan yang atas tu.
Terbalik dari segi ni kepekatan enzim kita letak dekat paksi X. Paksi Y dia kadar tindak balas. So bila kita tambahkan kepekatan enzim, tindak balas tu boleh berlaku tapi pada satu tahap dia menjadi malar kerana substrat akan menjadi faktor penghad. Okey, yang ini pula. Okey. Kepekatan substrat melawan kadar tindak balas. Semakin kita tambahkan kepekatan substrat, semakin kita tingkatkan substrat tu, tindak balas tu masih boleh berlaku. Tapi pada satu tahap kita tambah lagi substrat banyak-banyak, tindak balas tu tak boleh nak naik dah, dia jadi malar sebab pada waktu ni kepekatan enzim pula jadi faktor penghad. Dia terbalik je. Tapi kena tengok betul-betul faktor apa yang dia nak kita manipulate tu. Okay, so peningkatan kepekatan substrat akan meningkatkan peluang perlanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim. Okay, kadar tindak balas terus meningkat. Okay, awak kena faham macam ni. Kalau tak ada enzim pun tindak balas tu masih boleh berlaku. Macam kita konsep cuci baju tadi lah. Kalau kita tak ada enzim pun kita cuci masih boleh bersihkan. Tapi lambat. So dekat sini pun kan, kalau tak ada enzim, tindak balas tu masih berlaku tapi dia dalam keadaan yang lambat. Okay, so bila kita tambahkan enzim barulah tindak balas tu boleh meningkat. Okay, kadar tindak balas akan terus meningkat sehingga mencapai kadar maksimum. Kadar maksimum dia kat sini. Kalau graf suhu maksimum dia puncak yang paling atas. pH pun macam tu. So kita baca yang tu tarik ke bawah suhu berapa ataupun pH berapa. So yang ini pun sama tapi dia tak ada puncak yang ni, cuma level yang sebelum dia jadi malar tu kita consider itulah maksimum dia. Okay, maksimum kadar yang maksimum kadar tindak balas akan menjadi malar selepas tu. Okay, ayat dia ialah kadar tindak balas terus meningkat sehingga mencapai kadar maksimum. So kat sinilah meningkat sehingga capai maksimum. So awak nanti masa jawab exam tu awak kena boleh tulis macam tu. Okay, kemudian kadar tindak balas menjadi malar. Selepas kadar maksimum, semua tapak aktif enzim sudah penuh. Enzim dah penuh. Tambah substrat tapi enzim tak tambah. Enzim yang dah ada ni dah penuh. So enzim ni kena tunggu, substrat tu kena tunggu turn. Enzim akan menjadi okay, maka enzim apa ni, maka ini tak ada ni, maka kepekatan enzim menjadi faktor penghad. Okay, dalam keadaan substrat yang kita manipulate, enzim akan menjadi faktor penghad, terbalikkan dia. Okay, untuk meningkatkan kadar tindak balas enzim mesti ditambah kepekatannya. Jadi kalau awak nak naikkan dia, awak kena tambahkan enzim juga. Baru boleh substrat tu bertindak balas dengan enzim-enzim yang kita tambahkan. Okay, boleh faham tak? Boleh. Faham cikgu. Alhamdulillah. Okay, last page. Okay, graf ini menunjukkan kesan kepekatan substrat ke atas kadar tindak balas suatu enzim. Okay, so faktor dia ialah kepekatan substrat. Tambahkan substrat, kadar tindak balas meningkat daripada Q ni sampai kat sini. Okay, sehingga dia menjadi malar. Selepas tu dia jadi malar. Malar ni constant, sama je. Okay, tandakan right bagi kesimpulan yang dapat dideduksikan daripada graf tersebut.
Yang pertama, kepekatan enzim adalah faktor penghad pada aras P. Betul ke salah? Betul. Betul. Kat sini ni dia start jadi malas sebab enzim tu adalah faktor penghad. Sebab kita tambahkan substrat saja ke kanan ni tapi kita tak tambahkan enzim dia. Okay, tambahkan tepung je tapi tak pergi beli kentangnya, nak jadi kari puff macam mana? Macam tu lah juga. Okay, apabila kepekatan substrat bertambah dari Q ke R, lebih banyak molekul substrat mengikat kepada tapak aktif enzim. Okay, apabila kepekatan substrat bertambah dari Q ke R, kita tambah substrat dia, maka lebih banyak molekul substrat mengikat kepada tapak aktif enzim. Betul ke tak? Betul. Betul. Ni betul juga ni pun betul. Pada kepekatan R, tiada tindak balas yang berlaku kerana semua tapak aktif enzim telah tepu. Betul ke tak? Salah. Dia bukan tiada. Perkataan tiada ni yang tak betul. Dia bukan tiada. Kalau tiada, dia graf tu balik jatuh kat bawah ni. Tu tiada. Okay. Yang ini maksudnya ada. Cuma dia tak cepat. Sebab kadar kan kita kena tindak balas per masa kan. Maksudnya kita tengok dia cepat atau lambat. So bila keadaan macam ni constant, ni bukan tiada tau. Tapi maksudnya kena tunggu turn. Ya, lambat. Proses tu lambat je. Okay. So ini salah Ini salah. Kadar tindak balas aras P boleh ditingkatkan jika lebih banyak substrat ditambah ke dalam tindak balas. Salah. Kena tambahkan apa? Perkataan enzim. Bukan substrat. So perkataan substrat ni salah. Sepatutnya ialah enzim yang kita tambah untuk kita tingkatkan tindak balas. Okey, kadar tindak balas aras P akan meningkat jika lebih banyak enzim ditambah ke dalam tindak balas. Betul. Okey, so yang last ni betul. Ini salah. Okey, uji minda 7. Rajah menunjukkan ni satu lagi benda yang ada dalam tajuk enzim kita, iaitu perencat. Perencat dalam bioscore ni dia tak explain pasal perencat. Dalam buku teks ada tak? Ada dalam ciri-ciri je. Okey, ada dalam bahagian ciri-ciri enzim. Okey, dalam ciri-ciri enzim tu dia tulis aktiviti enzim boleh diperlahankan atau dihentikan oleh perencat. Contoh perencat ialah logam berat seperti plumbum dan merkuri. So perencat ni sifat dia ialah dia menghentikan, dia membantutkan tindak balas tu. Dia stopkan tindak balas. Contohnya dekat sini kalau kita ada substrat dengan enzim T dan molekul P. Okay, molekul P ni dia tak bagi tahu apa, tapi bila kita tengok molekul P dia ambil tempat substrat tu. Okay, dia yang bergabung dengan tapak aktif enzim. So ini adalah sifat perencat. Bila dia yang bergabung dengan tapak aktif enzim, maka enzim tak boleh bertindak balas sebab substrat ni tak boleh nak bergabung dengan tapak aktif dia. So ada tak produk tu terhasil? Tak ada. So itu cara perencat mengganggu kita punya tindak balas enzim. Okey, so yang pertama P1. Terangkan bagaimana kehadiran molekul P mempengaruhi tindak balas enzim T dengan substrat S. So molekul P adalah perencat. Tulis Okey, kadar tindak balas enzim T akan berkurang.
berkurang. Boleh baca tak tulisan cikgu? Masya Allah. Faham. Okay. Kemudian molekul P bersaing Faham. dengan substrat S untuk terikat pada tapak aktif. Okay, substrat S tidak dapat terikat dengan tapak aktif enzim. Last. Okay, kompleks enzim substrat. Anderson dah buat tak mute. Oi. Tidak terbentuk. Kurang hasil terbentuk. Okay, so yang pertama sekali cara nak jawab, terangkan bagaimana kehadiran molekul P ni mempengaruhi tindak balas enzim T dengan substrat S. Dalam soalan ni dia tak labelkan P tu apa. So kita kena fahamkan gambar. Oh, dia ada enzim, ada substrat, ada P. P ni apa? Ni bukan substrat lain ni. Bila P ni bergabung, nampak tak? Ini tak kena ni. Ada ruang kosong ni, maksudnya ini bukan substrat yang sebenar. Jadi dia adalah perencat. Sebab dia ambil tempat tapak aktif yang sepatutnya substrat tu inilah terikat. So tak ada dalam tu perkataan perencat, maka kita tulis P tu adalah perencat. Ni memang dapat markah. Biasa dapat markah. Okay, soalan lain pun macam tu. Okay, kalau dia tak bagi markah kat situ pun tak apa. Awak tulis je sebab kita pun tak tahu. Kadang-kadang tu dia bagi. Dia depends macam pada markah yang dia tulis kat bawah ni lah. Kalau kata 2 markah saja, terangkan bagaimana kehadiran molekul P mempengaruhi tindak balas enzim T dengan substrat S. 2 markah. 2 markah ni proses sendiri pun banyak nak cerita. Kalau awak tulis P dah dapat 1 markah macam tak aci lah kan. Tak terangkan proses lagi awak dah dapat 1 markah. Tapi kalau macam ni 6 poin ni maksudnya dalam 4 markah. 4 markah awak namakan dia sebagai perencat. Okay, baru pemeriksa tu bagi awak 1 markah macam tu. Okay, kemudian kita nak explain kadar tindak balas enzim T berkurang. Sebab apa? Sebab P tu tak substrat tak dapat bergabung dengan enzim, so kadar tindak balas berkurang lah. Molekul P, ni gunalah perkataan-perkataan ni. Molekul P bersaing dengan substrat S untuk terikat pada tapak aktif. Ni kena buat ayat macam ni. Substrat S tak dapat terikat dengan tapak aktif enzim, menyebabkan substrat tidak dapat melekat pada tapak aktif, kompleks enzim substrat tidak akan terbentuk dan kurang hasil akan terbentuk. Alright. Dah? Dah cikgu. Ada masalah? Ada nak tanya apa-apa? Cikgu. Cikgu saya nak tanya. Apa dia? Cikgu saya nak tanya. Ya. Perencat tu boleh disingkirkan daripada enzim tu ke? Disingkirkan tu macam dalam gambar macam ni ni. Kita buang Disingkirkan. perencat.
dia taklah macam tu. Dia kalau perencat tu ada, dia akan menghentikan tindak balas. Kalau contohlah dekat sini kan, dekat sini contoh perencat dia ialah plumbum dan mercury. Katakanlah plumbum ataupun mercury, sebab tu kita tak boleh terdedah dengan mercury. Apa kesan mercury kepada badan kita? Mercury ni boleh meresap masuk kat dalam badan dan salah satunya ialah mengganggu tindak balas enzim ni. Okay, so kita perlukan sesuatu lah pula untuk singkirkan atau keluarkan bahan-bahan contoh macam mercury ni, ataupun kesan dia ialah boleh menyebabkan penyakit lah kepada badan kita. Macam tu. Okay, so nak kata kita singkirkan terus tu tak jugalah. Dia ada side effect, dia ada effect dia. Okay. Cikgu, terima kasih cikgu. Okay. Cikgu, Saya nak tanya. Ya. perencat ada kebaikan ke? Tak ada. Perencat ni maksudnya dia racun lah. Dia boleh guna balik ke cikgu? rosak. Enzim akan rosak. Oh. Protein dalam badan kita ni mudah rosak. Kan kalau kena suhu tinggi pun rosak. Apatah lagi dia combine dengan bahan-bahan yang beracun macam ni. Okay, dia toksik. Okay, lagi? Dah, tak ada dah. Okay, so kalau tak ada, kita stop kat sini. Dah habis kan? 9.50 dah. Maksud cikgu for modul ni. Modul. Buat cikgu tengok kat bab berapa ni? Bab 5 kan? Habis kan? 5.3 ada. Okay, 5.3. Cikgu tak scan pula kat sini. Okay, tak apa. Kita stop kat sini. Dah tinggal 10 minit juga. So nanti 5.3 ni kita sambung sikit. Lepas tu kita masuk bab baru, bab 6 minggu depan. Okay. Jadi awak seterusnya cikgu ada Google Form. Soalan Google Form. 67 orang je baru vote ni. Mana lagi 78 orang dalam Meet, 67 orang dalam Telegram. Tolong isi kehadiran sekarang. Okay, soalan Google Form ni cikgu dah check balik, record, memang ramai juga yang tak buat. Okay. Satu lagi dalam Google Classroom. So ada dua lah, satu Google Form dengan Google Classroom. Okey, tolong klik kehadiran. 72 orang sahaja yang ada. Okey. So pukul 10.56 cikgu akan tutup poll. Okey, sebab cikgu pun nak kena isi kehadiran cepat. Kalau awak bertanda lambat, cikgu pun tak boleh nak tanda kehadiran cikgu nanti. Okey, so kita stop kat sini. Tutup Izzat. Okay. So jangan lupa buat kerja-kerja yang cikgu dah forward tu. Yang Google Classroom last hantar hari Ahad.
Okay, hari Sabtu tu bolehlah buat. Okay, itu saja. Terima kasih cikgu. 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 Ya. Terima kasih cikgu. Yang jeruk tu saya hantar dekat Telegram. Lepas tu saya baru je masuk GC. Jadi saya kena hantar kat GC ke? Hantar kat GC sebab dalam Telegram banyak awak dengan PDPR anak-anak cikgu lagi. Saya tak mampu nak tengok kat Telegram. Okay, hantar kat Google Classroom. Okey. Alright. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Alright. Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Untuk setiap kelas semua KT dah buat guru muda. Bagusnya. Seorang Bayu. lelaki, seorang perempuan. Oh, macam tu. So guru muda seorang je untuk subjek bio, 2 orang je lah dalam satu kelas. 2 orang untuk setiap kelas. Ada aktivitinya ke tak? Tak ada sangat. Belum lagi lah. Belum. Sebab cikgu dengar form 5 macam tu, tapi dia orang memang ada adalah dia orang punya ni. Tapi tu semua sendiri punya. Setakat ni kami tak boleh nak ambil masa yang ni, takut ganggu slot kan. So kalau macam ni lah Aslam, kalau ada apa-apa awak boleh PM cikgu. Awak nak soalan ke? Tu cikgu boleh bagi. Okey lah, masih. Soalan ada dengan jawapan nak rujuk sendiri, nak share dengan kawan-kawan boleh. Tu semua cikgu boleh tolong. Okay? Setakat ni cikgu cuma bagi soalan latihan ikut topik yang dekat Google Classroom tu je lah. Kalau nak ekstra boleh. Macam ada yang PM cikgu saya nak set soalan ekstra. Boleh. Tu boleh. Tapi sebab kalau cikgu bagi nanti cikgu nak macam Google Classroom lah. Bila cikgu dah bagi cikgu nak kena nak ni balik tapi tengok tak ada orang buat kan. So siapa yang nak nanti ekstra cikgu boleh bagi. Okay, terima kasih. Okay, Mungkis. Mungkis ni ada ke tak ni? Cikgu saya nak soalan. Yusra ni PM cikgu Okay. Telegram. Alright.